Morfologi merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur kata, bentuk kata dan golongan kata. Menurut tokoh Abdullah Hassan, istilah morfologi ini pada mulanya hanya digunakan dalam bidang sains yang merujuk kepada bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Kemudian, istilah ini mula diterapkan dalam bidang linguistik. Menurut Asma Haji Omar pula, morfologi merupakan bidang yang mengkaji pembentukan kata. Dan akhir sekali, menurut tokoh Kamaruddin Haji Hussein, morfologi merupakan disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Dialek Melayu Sarawak merupakan salah satu bahasa yang dominan di Sarawak. Menurut tokoh Asma Haji Omar, dialek Melayu Sarawak mempunyai pengaruh yang kuat daripada bahasa etnik tempatan seperti Iban, Melanau dan Bidayuh. Dialek Melayu Sarawak juga merupakan bahasa Melayu di Sarawak yang tersebar di Kuching dan kawasan-kawasan yang berdekatan dengannya, meliputi Samarahan, Saribas, Miri dan Limbang. Kajian lepas. Kajian lepas yang telah digunakan ialah kajian morfologi kata kerja bahasa Melayu Patani yang dikaji oleh Isyas Mayudin pada tahun 2011. Seterusnya, kajian katakana semu dalam dialek Melayu Sarawak (DMS) yang dikaji oleh Salbiah Hassan pada tahun 2012. Penguasaan morfologi bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dalam kalangan murid Melayu Sarawak yang dikaji oleh Jamaya Bujang dan Fariza Khalid pada tahun 2019. Dan akhirnya, kajian aspek morfologi dalam dialek Melayu Sarawak (DMS) yang dikaji oleh Salbiah Haji Hassan 2019. Objektif kami adalah untuk menentukan golongan kata yang terdapat dalam dialek Melayu Sarawak dan menganalisis proses pengimbuhan dalam dialek Melayu Sarawak. Saya akan membentangkan metodologi kajian. Terdapat 3 metodologi kajian. Antaranya ialah sumber data. Mengkaji dalam memperoleh data melalui rujukan kamus bagi dialek Melayu Sarawak. Rujukan kamus dipilih dalam kajian ini kerana penggunaan kamus membantu pengkaji untuk mendapatkan maklumat dengan lebih mudah dan jelas. Metodologi kajian yang kedua ialah kaedah pengumpulan data. Kajian ini telah menggunakan kaedah rujukan kamus untuk mengumpulkan data. Hal ini dijalankan dengan menggunakan Kamus Dewan Melayu Sarawak Melayu. Pengkaji telah memperoleh golongan kata yang terdapat dalam dialek Melayu Sarawak. Pengkaji juga memperoleh maksud-maksud dan beberapa contoh ayat bagi setiap golongan kata tersebut. Metodologi kajian yang terakhir ialah kaedah analisis data. Terdapat 4 jenis imbuhan awalan dianalisis dalam bentuk jadual. Proses ini memberi tumpuan terhadap proses pengimbuhan dalam dialek Melayu Sarawak beserta terjemahan dalam bahasa Melayu standard untuk lebih difahami. Setiap kata telah dijadualkan untuk memudahkan pengkaji untuk melihat dengan lebih jelas terhadap proses pengimbuhan dalam dialek Melayu Sarawak. Menurut Zambiza, kata nama dalam bahasa Melayu mengandungi 2 bentuk, iaitu kata nama am dan kata nama khas. Menurut beliau, kata nama khas merujuk kepada sesuatu yang lebih khusus, manakala kata nama am pula merujuk kepada sesuatu yang lebih umum. Menurut Thanos dan Karim, kata nama khas merujuk kepada nama orang, benda, binatang, perbadanan dan seumpamanya. Manakala kata nama am ditakrifkan sebagai benda, perkara atau konsep yang bersifat lebih umum. Oleh itu, kedua-dua jenis kata nama ini dapat dibezakan melalui sifat dan ciri-cirinya. Berikut merupakan kata nama yang terdapat dalam dialek Melayu Sarawak yang telah kami kaji, yaitu perkataan amoy, bacang, bagong, emparu, tarnek, celorot, cermin, dayong, godi, dan kawan. Hasil kajian golongan kata nama ini mendapati perbezaan penggunaan perkataan pada perkataan amoy. Amoy merujuk kepada gadis Cina. Penggunaan perkataan amoy dalam dialek Melayu Sarawak iaitu Cikgu Daris bertemu dengan amoy ya masa yang mengajar di kapit lalu diambil ia pakai bini. Pertuturan ini menunjukkan sifatnya yang lebih mesra dan menunjukkan keakraban antara penutur. Manakala penggunaan perkataan gadis Cina dalam bahasa Melayu bersifat lebih formal dan standard sehingga hanya sesuai digunakan dalam konteks rasmi atau formal. Seterusnya, perkataan celorot. Celorot merupakan sejenis kuih tradisional di Sarawak yang dibungkus menggunakan daun nipah. Penggunaan perkataan celorot pada pertuturan tersebut menunjukkan penggunaannya yang merujuk kepada budaya makanan tradisional Sarawak. Oleh itu jelaslah celorot merupakan kata nama kerana sifatnya yang berkhusus kepada kuih tradisional di Sarawak. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kata adjektif. Kata adjektif adalah salah satu daripada golongan kata yang digunakan untuk menerangkan sifat, keadaan, atau ciri sesuatu kata nama. Menurut Nik Safiah Karim et al., kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan satu benda. Berikut merupakan senarai beberapa kata adjektif yang telah kami temukan dalam dialek Melayu Sarawak melalui data korpus, iaitu aman, jauh, derang, duli, akhir, dan bulat. Aman merupakan kata sifat yang membawa arti bahagia, tenteram, dan aman. Hal ini dapat ditunjukkan melalui ayat hidup di Sarawak tok nang aman yang membawa maksud hidup di Sarawak ini memang tenteram. Seterusnya kami juga menemukan beberapa kata adjektif yang lain seperti panca indera iaitu derang dan perasaan iaitu duli. Hal ini dapat ditunjukkan melalui ayat
Nembiak yasik duli pesan maknya yang bermaksud budak itu tidak peduli akan nasihat ibunya. Akhir sekali adalah perkataan akhir yang bermaksud lewat dan bulat yang tergolong dalam kata adjektif waktu dan bentuk. Di dalam contoh ayat, akhirlah kita balik tok mun kerja lom habis yang bermaksud lewatlah kita balik ini kalau kerja belum selesai. Golongan kata yang terakhir pula ialah kata tugas. Menurut Yusafia Karim, kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat, klausa dan frasa yang mendukung tugas-tugas tertentu, sama ada sebagai penghubung, penentu, penerang, pemberi dan tugas-tugas lain. Kata tugas dapat dibahagikan kepada 4 jenis yang utama, iaitu kata penyambung ayat, kata praklausa, kata prafrasa dan pasca frasa, dan kata pasca kata. Berikut menunjukkan dapatan kajian mengenai kata tugas yang telah ditemui melalui Kamus Dewan Dialek Melayu Sarawak. Antara jenis kata praklausa yang telah ditemui ialah kata tanya dan kata seru. Kata tanya digunakan untuk mengemukakan pertanyaan tentang orang, cara dan lain-lain. Contoh ayat di dalam dialek Melayu Sarawak ialah gine nak mula kerja tok, yang membawa maksud bagaimana hendak membuat kerja ini. Perkataan gine atau bagaimana merujuk kepada kata tanya. Kata seru pula merupakan kata yang digunakan untuk menzahirkan perasaan tertentu, misalnya perasaan kagum, gembira dan sebagainya. Contoh ayat di dalam dialek Melayu Sarawak ialah oh padu, kita Kak Haji, yang membawa maksud oh, awak rupanya Kak Haji. Perkataan oh merujuk kepada kata seru. Antara jenis kata penyambung ayat pula ialah kata hubung pancangan keterangan. Kata hubung pancangan keterangan berfungsi untuk menghubungkan klausa bebas dan klausa tak bebas. Kata hubung pancangan keterangan mempunyai jenis-jenis tersendiri, iaitu kata hubung pancangan keterangan harapan, perbandingan dan lain-lain lagi. Contoh ayat di dalam dialek Melayu Sarawak ialah tejuk jangan ngannya mauk saatnya merasa digigit nyamuk, yang membawa maksud biarkan semahu-mahunya dia agar dia merasa sendiri digigit nyamuk. Antara jenis kata prafrasa dan pasca frasa ialah kata penegas. Kata penegas merupakan perkataan atau partikel yang berfungsi untuk memberikan penegasan atau penekanan terhadap bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Kata penegas dapat dibahagikan kepada dua, iaitu kata penegas bebas dan kata penegas tak bebas. Contoh ayat di dalam dialek Melayu Sarawak ialah pandai juaknya kelakar dengan kita, yang bermaksud pandai juga dia berbual dengan awak. Juak ataupun juga merupakan kata penegas di dalam ayat tersebut. Akhir sekali ialah proses pengimbuhan. Menurut Aminah Haji Sabran, proses pengimbuhan merupakan proses menggabungkan sesuatu imbuhan dan kata dasar, dan kata yang akan terhasil dinamakan sebagai kata terbitan. Menurut Salbiah Haji Hassan pula, secara dasarnya, proses pengimbuhan dalam dialek Melayu Sarawak terhad kepada beberapa imbuhan sahaja berbanding dengan proses pengimbuhan dalam bahasa Melayu. Hal ini kerana imbuhan akhiran, apitan dan sisipan tidak digunakan secara meluas dalam proses pengimbuhan dialek Melayu Sarawak, dan jika ada pun penggunaannya, ia akan menyamai dengan proses pengimbuhan dalam bahasa Melayu. Oleh itu, pengkaji hanya akan mengkhususkan penggunaan imbuhan awalan dialek Melayu Sarawak dalam dapatan kajian ini. Imbuhan awalan pertama ialah imbuhan awalan ne. Jenis imbuhan awalan ne ialah nge dan nye dalam dialek Melayu Sarawak yang mempunyai fungsi yang sama seperti imbuhan awalan men dalam bahasa Melayu, iaitu berfungsi untuk menunjukkan sesuatu perbuatan atau melakukan sesuatu. Contoh kata terbitan untuk awalan nge ialah ngajar ataupun membawa maksud mengajar dalam bahasa Melayu. Bagi imbuhan awalannya pula ialah nyabong, membawa maksud melaga ayam dalam bahasa Melayu. Imbuhan awalan kedua ialah imbuhan awalan ber. Imbuhan awalan ber dalam dialek Melayu Sarawak mempunyai fungsi yang sama seperti imbuhan awalan ber dalam bahasa Melayu. Imbuhan awalan ber apabila digabungkan dengan kata dasar, ia akan membentuk kata kerja dalam dialek Melayu Sarawak. Contoh kata terbitan untuk awalan ber ini ialah berbalut, iaitu membawa maksud berbungkus dalam bahasa Melayu. Akhir sekali ialah imbuhan awalan se. Imbuhan awalan se dalam dialek Melayu Sarawak juga mempunyai fungsi yang sama seperti imbuhan awalan se dalam bahasa Melayu, iaitu apabila imbuhan awalan se diimbuhkan pada kata dasar, ia akan membawa makna sama. Contoh kata terbitan untuk awalan se ini ialah sebagus, yang juga membawa maksud sebagus atau sama bagus dalam bahasa Melayu. Dalam kajian ini, pengkaji mendapati bahawa penggunaan dialek Melayu Sarawak mempunyai perbezaan dari konteks kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Dari aspek kata nama, perbezaan antara kata nama khas dan kata nama am ditunjukkan dengan jelas melalui contoh-contoh yang menggambarkan konteks budaya dan kehidupan masyarakat Sarawak. Kata tugas dalam dialek Melayu Sarawak menunjukkan kelainan dari segi sebutan dan penggunaan berbanding dengan bahasa Melayu standard. Proses perimbuhan dialek Melayu Sarawak terhad kepada beberapa imbuhan sahaja. Hal ini kerana imbuhan akhiran, apitan dan sisipan tidak digunakan secara meluas dalam dialek Melayu Sarawak. Kajian ini telah membuktikan bahawa dialek Melayu Sarawak bukan sahaja kaya daripada elemen linguistik tetapi juga berperanan penting dalam mencerminkan identiti budaya masyarakat tempatan Sarawak.